Okey, kita pergi kepada pengenalan polis. Polis mewakili tanda umum keadilan formal yang paling ketara dalam masyarakat. Kehadiran fizikal mereka menandakan kebimbangan masyarakat terhadap penguasaan undang-undang dan pemeliharaan keselamatan awam. Okey, bukan sahaja saman, tapi tugas mereka adalah menjaga keselamatan supaya negara lebih berdisiplin lah. Okey, pasukan polis pertama kali ditubuhkan sebagai tindak balas kepada gangguan sosial dan perubahan sosial yang berkaitan dengan perindustrian. Okay, pasukan polis pertama kali ditubuhkan di London pada tahun 1829, manakala di Amerika Syarikat Jabatan Polis pertama kali dicipta pada tahun 1830-an sehingga 1840-an di metropolis besar seperti New York City, Boston dan Philadelphia. Okey, dari segi sejarah Jabatan Polis di Amerika Syarikat telah dibahagikan kepada 3 era. Yang pertama adalah era politik, yang kedua adalah era reformasi dan yang ketiga adalah era dan strategi community. Okey, era politik berlangsung dari penubuhan Jabatan Polis sehingga awal abad ke-20. Era reformasi berlangsung dari awal hingga pertengahan abad ke-20 dan era strategi community bermula selepas Perang Dunia Kedua dan berterusan sehingga hari inilah. Era yang kita gunakan adalah era strategi community. Okey, peranan polis dalam keadilan juvana. Yang pertama adalah penguatkuasaan. Penguatkuasaan undang-undang mungkin peranan polis yang paling diiktiraf dan stereotip. Maksudnya peranan mereka ni diterima oleh khalayak ramai, iaitu fungsi ini melibatkan penyiasatan kes jenayah dan penahanan suspek. Mereka ini peranan mereka dalam kuasa adalah mereka menyiasat sesuatu kes dan menahan suspek untuk dibawa ke mahkamah lah. Okay, yang kedua adalah penyelenggaraan perintah. Penyelenggaraan perintah termasuk menjaga keamanan, mengekalkan perhimpunan yang teratur dan bertindak untuk mencegah jenayah daripada berlaku. Yang ketiga adalah perkhidmatan. Perkhidmatan iaitu fungsi perkhidmatan diperlukan untuk membantu mereka yang berada dalam situasi sukar seperti kecemasan. Seperti yang kita tahu, dalam juvana ada warden untuk membantu polis dalam menyelesaikan sesuatu kes. Okey, dalam kes dia ada proses-proses yang perlu dijalankan lah. Okay, yang pertama adalah mendapatkan maklumat asas tentang kes dan suspek serta membebaskan suspek. Yang kedua adalah mendapatkan bantuan atau bahkan memerlukan kanak-kanak itu melaporkan kepada mereka secara tetap tetapi tidak formal. Maksudnya mereka melaporkan tu bukan sahaja tak semestinya pergi balai. Okey, mereka boleh je lapor macam tu. Okey. Yang ketiga adalah pelepasan keputusan sebagai pelarasan stesen. Yang keempat adalah mengendalikan kertas kerja dan borang yang diperlukan untuk memajukan kes ke mahkamah dan untuk memberikan keterangan dalam perbicaraan. Okey, tajuk seterusnya adalah mahkamah. Mahkamah ada sistem-sistem yang tertentulah. Seperti yang pertama adalah satu jenis ialah bebas mahkamah juvana yang dipisahkan daripada mahkamah lain secara fizikal dan mengikut bidang kuasa. Yang kedua adalah satu lagi jenis mahkamah ialah mahkamah juvana yang ditetapkan, yang merupakan sebahagian daripada mahkamah yang lebih besar bidang kuasa mahkamah seperti mahkamah daerah atau negeri lah. Okey. Yang ketiga adalah mahkamah juvana yang diselaraskan, yang menyelaraskan tugas dengan sistem mahkamah lain seperti mahkamah keluarga. Okey, kita pergi kepada tokoh penting dalam mahkamah juvana. Dalam mahkamah kita ada 4 tokoh ataupun 5 yang perlu ada dalam mahkamah lah, dalam perbicaraan. Okey, yang pertama adalah hakim. Hakim mahkamah juvana dipilih untuk jawatan dalam beberapa negeri dan dilantik di negeri lain. Piawaian untuk kelayakan, kaedah pemilihan dan tempoh jawatan tidak seragam di 50 negeri. Sebagai contoh, walaupun piawaian kebangsaan mencadangkan bahawa hakim mahkamah juvana mempunyai undang-undang ijazah, banyak negeri tidak memerlukan pendidikan undang-undang dalam senarai kelayakan untuk jawatan tersebut. Maknanya, untuk menjadi hakim tidak semestinya mereka ada pendidikan ijazah. Tidak semestinya sebegitulah. Mungkin mereka dipilih daripada rekod mereka sendiri. Okey. Yang kedua adalah pegawai pengambilan. Orang yang bertanggungjawab dalam pendengaran ini selalunya merupakan pegawai percubaan. Kadang-kadang mahkamah menggunakan pegawai pengambilan atau
pegawai penilaian yang diberi tugas menjalankan prosedur pengambilan tetapi bukan peranan lain pegawai percubaan. Okey. Okey, tujuan perbicaraan pengambilan adalah untuk menentukan merit kes, tuduhan terhadap tertuduh dan senarai dan semua pihak yang berkaitan dengan kes itu. Okey, yang ketiga adalah pegawai percubaan. Pegawai pengambilan hendaklah memfailkan pertuduhan rasmi terhadap jurana tersebut dalam borang daripada petisyen. Okey, petisyen adalah serupa dengan dakwaan atau bil maklumat dalam sistem dewasa. So maknanya mereka tidaklah menjadikan kes itu kepada sistem dewasa. Cumanya prosedur daripada petisyen itu adalah sama seperti sistem dewasa. Okey, yang seterusnya iaitu yang terakhir adalah pendakwa dan peguam bela. Seperti yang kita sedia maklum, pendakwa dan peguam bela adalah satu hal yang berbeza, iaitu satu tugasan yang berbeza. Dan sudah semestinya pendakwa mempunyai kerja yang lebih beratlah daripada peguam bela. Okey, kita pergi kepada pendakwa. Pendakwa untuk memfailkan petisyen di Mahkamah Juvana yang seterusnya demonstrasi trend ke arah jenayah dalam sistem Mahkamah Juvana. Okey, peguam bela pula, peranan peguam bela adalah sebagai penjaga ad litem. Maksudnya peguam bela ini ialah membela pesalah daripada dijatuhkan hukuman. Satu, saya membawa tajuk mahkamah dan polis. Jadi kat sini subtopik saya merupakan faktor membuat keputusan. Jadi dalam faktor membuat keputusan kita ada 3 faktor, iaitu polis, mahkamah dan pertimbangan lain. Untuk faktor yang pertama iaitu polis, polis sering menggunakan isyarat visual apabila menentukan kebarangkalian bahawa suspek telah melakukan kesalahan. Maklumat saksi atau mangsa tentang suspek juga akan diperolehi. Tanda-tanda yang boleh dilihat iaitu jantina, umur, bangsa, etnik ataupun status kelas seseorang akan menjadi faktor utama yang akan dilihat oleh pihak polis. Yang pertama, profil kaum dan etnik, iaitu untuk bahagian golongan minoriti. Sesuai dengan profil ciri yang dipercayai, berkaitan dengan tingkah laku jenayah dan melakukan amalan henti dan geledah. Maksudnya di sini, sekiranya berlaku sesuatu kes, polis akan bertindak balas dengan profil kaum dan etnik. Contohnya, jika ada golongan minoriti seperti pendatang asing, mereka akan menjadi sasaran utama di tempat kejadian. Seterusnya, faktor situasi atau interpersonal ataupun hubungan antara polis dan warga negara merupakan gelagat suspek. Maksudnya di sini, tak semua suspek akan menjadi suspek sekiranya mereka mempunyai hubungan yang baik dengan pihak polis di tempat mereka. Faktor yang seterusnya adalah organisasi. Jabatan bersifat bersatu atau berasingan ataupun isu politik tempatan. Sekiranya terdapat beberapa kes yang berlaku, pihak polis jika mereka bersatu padu dalam semua aspek, mereka akan mudah untuk menjalankan siasatan. Namun contohnya jika mereka tidak bersatu dalam jabatan mereka, mereka akan menghadapi beberapa masalah. Contohnya percanggahan pendapat dalam menyelesaikan sesuatu kes. Bagi faktor kedua iaitu mahkamah, hampir semua keputusan mahkamah dibuat dalam tetapan pejabat dan biasanya dengan masa yang agak lama untuk berfikir dan bermuhasabah. Seterusnya, pegawai mahkamah mempunyai akses kepada lebih banyak maklumat mengenai kes itu daripada pihak polis. Seterusnya, penampilan visual, tingkah laku dan mangsa tidak diutamakan, tidak seperti pihak polis. Falsafah mahkamah juvana tradisional adalah berdasarkan keadilan individu dan keputusan yang dibuat demi kepentingan terbaik kanak-kanak. Seterusnya, mahkamah akan membuat keputusan berpandukan undang-undang dan hujah peguam ataupun pendakwa rakyat. Faktor seterusnya adalah pertimbangan lain. Interaksi antara pegawai mahkamah dan seorang juvana boleh menentukan keputusan sesuatu kes menurut Bodner. Ibu bapa minoriti atau belia miskin lebih kerap ditekan supaya kes anak mereka diproses melalui mahkamah dan bukannya melalui agensi lain di luar sistem mahkamah. Seterusnya, akses kepada agensi swasta seperti penjagaan psikiatri. Seterusnya, kepentingan masa juga diambil berat oleh pihak mahkamah untuk menentukan sama ada sesuatu kes itu akan berlangsung lama ataupun tidak. Berikut merupakan kes Mahkamah Agung yang menjejaskan hak juvana diproses oleh polis dan pihak mahkamah.
Kes ini terjadi pada tahun 1948 melibatkan Haley lawan Ohio. Dalam kes ini, seorang budak berusia 15 tahun telah ditangkap dan didakwa merompak. Dia disoal siasat tanpa henti beberapa jam sehingga tengah malam dan sehingga sekitar jam 5 pagi tanpa kehadiran peguam ataupun ibu bapanya. Akhirnya dia memberi pengakuan yang ditandatangani oleh dua orang rakannya, lalu dia pun mengaku. Kemudian Haley berhujah bahawa pengakuan itu adalah terpaksa. Jadi, Mahkamah Agung Amerika Syarikat memutuskan bahawa aduan Haley dan menegaskan bahawa pengakuan paksaan atau penipuan juvana tidak boleh digunakan di mahkamah dan bahawa juvana dilindungi oleh pindaan ke-14 kepada Perlembagaan Amerika Syarikat. Ini bermaksud Mahkamah Agung memutuskan bahawa juvana harus diberikan hak perlindungan. Jadi, secara rumusannya, walaupun ciri penting sistem keadilan juvana telah diperindividukan bahawa keadilan dilaksanakan untuk kepentingan terbaik kanak-kanak dan masyarakat, amalan dan prosedur semasa mencerminkan matlamat dan minat yang pelbagai, bukan sentiasa bersifat individu dan tidak selalu untuk kepentingan terbaik kanak-kanak. Dua pihak mempunyai peranan yang khusus untuk melakukan tugas dan mempunyai hubungan yang setara dengan juvana, iaitu pihak polis dan pihak mahkamah.